Pengertian ibadat secara ringkas dapat diartikan sebagai menunjukkan rasa taat setia dan perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang dikenangkan limpah kurnia kebaikannya, serta dirasai dalam hati nurani akan kehebatan kekuasaannya. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita tidak menyembah selainnya, kerana Dia sahajalah Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Kita juga diperintahkan supaya hanya memohon pertolongan kepadanya. Ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat 2 surah Al-Ma'idah yang menyuruh manusia bertolong-tolongan antara satu sama lain dalam membuat amal kebajikan dan bertakwa kepada Allah, yang bererti kita disuruh supaya meminta pertolongan sesama manusia. Sementara ayat 5 dalam surah Al-Fatihah ini menyuruh supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah semata-mata. Sebenarnya tidak ada pertentangan di antara kedua-dua ayat ini, kerana usaha dan amal perbuatan manusia adalah bergantung kepada adanya sebab-sebab yang dapat menghasilkan kejayaan itu dan ketiadaan halangan-halangan yang merintanginya. Demikianlah kejadian alam ini. Segala yang berlaku itu pada keseluruhannya adalah melalui adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah diberikan nikmat ilmu pengetahuan melalui akal fikirannya yang waras, di samping itu diberikan tenaga kekuatan untuk mengatasi sesuatu halangan. Oleh itu, yang menjadi tanggungjawab bagi manusia ialah menggunakan segala ikhtiar dan daya usaha, meliputi cara-cara bergotong royong dan bantu-membantu di antara satu sama lain, yang disertakan dengan doa memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini adalah merupakan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah bagi pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Dan segala-galanya itu tidak lain hanyalah merupakan usaha ikhtiar kita sahaja. Setelah kita berusaha dan berikhtiar, maka kita serahkan pula penentuan natijah dari usaha itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Petunjuk hidayah yang dipohonkan di sini ialah petunjuk yang disertakan dengan taufik supaya kita sentiasa berada pada jalan yang diridai Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah pada mereka ialah nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Dan jalan mereka selain daripada beriman serta beramal soleh ialah membimbing manusia ke jalan kebaikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan perkataan yang murni, serta sanggup menanggung beban dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas, sabar dan bertakwa. Itulah dia as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dimurkai itu ialah kaum Yahudi, dan orang-orang yang sesat ialah kaum Nasrani. Tafsir Al-Alusi 190. Ada juga ahli tafsir yang memberikan huraian lanjut mengenainya. Menurut Sahibul Fadilah Datuk Haji Muhammad Nur bin Haji Ibrahim, penyemak kitab tafsir ini, bahawa kesimpulannya seperti berikut. Orang-orang yang dimurkai Allah ialah orang-orang yang mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang telah diketahuinya betul dan benar,
atau orang yang tidak mahu menerima sesuatu hukum agama yang sampai kepadanya dengan keterangan-keterangan yang sah kerana beberapa sebab yang mempengaruhi jiwanya, seperti perasaan ta'assub atau fanatik kepada sesuatu pendapat, keinginan hendak menjaga nama dan taraf, ingatan hendak memelihara keadaan dan kedudukannya yang turun-temurun, atau fikiran hendak menghormati sesuatu keadaan masyarakat. Orang-orang yang sesat pula ialah orang-orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha untuk mempelajarinya, atau orang yang pengetahuan agamanya tidak betul kerana dipelajari dengan tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenarnya. Orang-orang yang tersebut, kalau mereka tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup dunia kerana sihat panca indera dan tepat pendapat akal mereka pada zahirnya, maka tidak dapat tidak mereka sesat dalam kebahagiaan hidup di akhirat kerana pengetahuan agama Allah sahaja yang sanggup menunjuk dan membimbing pengikutnya kepada kebahagiaan akhirat. Sadaqallahul azim.